Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah ada perkongsian menarik terutama untuk kaum wanita sekalian. Tajuk perkongsian kita pada hari ini adalah mengenai permasalahan wanita ketika menunaikan umrah atau haji, terutama apabila datangnya haid. Pertama, mari kita kenal dulu jenis-jenis darah yang terdapat pada wanita. Jenis-jenis darahnya ialah haid, nifas, istihadah, fasad, dan wiladah. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim wanita sehat dalam waktu-waktu tertentu. Ia boleh bermula pada seawal umur 9 tahun Qamariah, yaitu menurut kalendar Hijriah. Darah haid mempunyai tempoh minima selama 1 hari, 1 malam, manakala tempoh maksima pula selama 15 hari, 15 malam. Seterusnya ialah darah nifas. Darah nifas merupakan darah yang keluar setelah kelahiran bayi. Ia keluar sekurang-kurangnya sebanyak 1 titik, berlaku kebiasaannya selama 40 hari, dan mempunyai tempoh maksima selama 60 hari. Mari kita lihat makna istihadah pula. Ia merupakan darah yang keluar melebihi tempoh maksima haid dan nifas, atau darah yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas. Fasad pula merupakan darah yang keluar sebelum melahirkan anak. Adapun darah fasad ini merupakan darah yang keluar antara 2 anak kembar sewaktu melahirkan. Dan terakhir sekali ialah darah wiladah. Darah wiladah bermaksud darah yang keluar mengiringi bayi ketika melahirkan. Baiklah, sekarang kita sudah pun mengenali jenis-jenis darah yang terdapat pada wanita. Seterusnya, kita akan mempelajari dan memahami jenis permasalahan wanita semasa menunaikan umrah atau haji ketika didatangi haid. Bagi wanita, mereka selalu terhalang dan mengalami masalah untuk melakukan ibadah ketika didatangi haid. Begitu juga ketika mereka didatangi haid semasa menunaikan umrah atau haji kerana kurangnya pendedahan mengenai hal itu. Terdapat beberapa situasi yang berlaku kepada wanita semasa mengerjakan umrah atau haji. Yang pertama adalah apabila didatangi haid sebelum berniat ihram. Bagi situasi ini, wanita tidak perlu risau kerana wanita tetap boleh mandi sunat ihram, berniat ihram dan berihram seperti biasa, tetapi tidak boleh melakukan tawaf selagi tidak suci. Seterusnya adalah situasi di mana haid datang selepas berniat ihram. Terdapat 3 isu dalam situasi ini. Yang pertama adalah apabila haid datang sebelum sempat melakukan tawaf. Apabila keadaan ini berlaku, wanita tersebut otomatik keluar dari ihram yakni tahallul. Mereka hanya perlu tunggu sehingga suci, mandi dan boleh berniat semula. Situasi kedua adalah apabila datangnya haid semasa melakukan pusingan tawaf. Bagi situasi ini, wanita tersebut haruslah berhenti melakukan tawaf untuk periksa sama ada datang haid ataupun tidak. Jika betul datang haid, maka keluarlah dia dari ihram. Sama seperti situasi sebelumnya, wanita itu perlu tunggu sehingga suci sebelum boleh melakukan umrah semula. Tiada dam dikenakan ke atasnya. Situasi ketiga pula adalah apabila datang haid selepas melakukan tawaf. Bagi isu ini, tiada sebarang masalah dan rukun-rukun seterusnya boleh dilakukan seperti biasa, sehingga bergunting dan tahallul. Seterusnya, mari kita lihat situasi datangnya haid semasa haji. Pertama adalah situasi di mana wanita yang berniat haji tamattuk, kemudian didatangi haid sebelum sempat melakukan tawaf. Haidnya berterusan sehingga hari wukuf dan tidak sempat menyempurnakan umrahnya. Bagi wanita mengalami isu ini, mereka boleh tukarkan haji tamattuknya kepada haji qiran. Mereka hanya perlu berniat haji seperti biasa ketika hendak wukuf. Haji tamattuk itu otomatik bertukar menjadi haji qiran, tetapi wajib bagi mereka membayar dam. Situasi yang kedua pula adalah apabila wanita didatangi haid selepas wukuf dan tidak sempat melakukan tawaf rukun, sedangkan tarikh penerbangan pulang sudah hampir. Terdapat 2 kemungkinan dalam situasi ini. Pertama adalah sekiranya penerbangan boleh ditunda. Seeloknya tunda penerbangan sehingga suci dan selesaikan tawaf rukun, kemudian pulang. Dan yang kedua, sekiranya penerbangan tidak boleh ditunda, ada 2 perkara berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, yaitu pulang ke tanah air dan lakukan tahallul ihsar dengan dam 1 ekor kambing. Dan sekiranya mampu, haruslah datang semula untuk menyempurnakan tawaf rukun. Baiklah, setakat ini dahulu perkongsian daripada Ustazah. Terima kasih kerana sudi mendengar dan meluangkan masa bersama Ustazah. InsyaAllah, semoga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.